أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, yang dihormati Ustaz pengacara majlis, yang dihormati Ustaz Nazir Masjid, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia, inayah, taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini. Sekian kalinya saya sampai ke masjid ni. Banyak kali dah ni cerita dia. Tuan-tuan, masjid ni kira spesial ni. Saya sampai ingat jalan masuk. Dah banyak kali dah main ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita nak mula majlis, saya nak ajak satu tuan-tuan untuk kita beramal dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Kemudian diikuti dengan 3 doa. 3 doa ni saya biasa kebelakangan ni setiap kali saya ceramah saya akan ajak semua orang untuk baca 3 doa ni. Sebab wabak. Sebab wabak ni dah masuk di Malaysia saja dah 19 orang dah. Yang kita risau juga pasal belum lagi ditemui ubat dia. Penawar dia masih belum ada lagi. Dan keseluruhan di seluruh dunia dah mencecah 60,000. Jadi ni dah jauh lebih daripada yang terburuk hari itu, SARS. Ini. Jadi subhanallah, kita tak ada kekuatan kita melainkan kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan kita berdoa. Itu je yang mampu untuk kita buat. Selain daripada kita kena jagalah basuh tangan sebagainya, pakai mask bila tuan-tuan pergi ke tempat-tempat yang orang ramai-ramai sebagainya. Selain daripada yang tu, kita berhubung dengan Allah dengan kita banyakkan berdoa. Cuma satu syarat doa ni, kita yakin sungguh-sungguh dengan doa tu. Yakin. Baik, mula-mula kita nak baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang ni tolong amal setiap hari. Saya tinggal kat tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Amalan ni Sayyidul Istighfar ni jadikan amalan siang sekali, malam sekali. Tiap hari, siang sekali, malam sekali. Tolong buat. Yang kedua, doa dijauhkan daripada musibah. Kalau tuan-tuan nak cari, nanti kod tak ingat, tuan-tuan boleh cari dalam Google, tuan-tuan tulis doa jauh musibah, dia akan keluar doa ni. Ikut saya baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Doa kedua. Doa ni kalau tuan-tuan nak cari dalam Google, tuan-tuan cari doa jauh daripada sengatan binatang berbisa, macam tu lebih kurang. Tu tajuk dia. Sebab kisah dia seorang sahabat yang Nabi SAW yang seorang yang beramal dengan amalan ni, Sallallahu Alaihi Muhammad,
Nah, dia dijauhkan, dia kena sengatan bintang berbisa pun tak jadi apa-apa mudarat kat dia. Dan doa ni diamalkan pada ketika kita pi ataupun singgah di satu tempat yang kita tak tahu apakah mudarat yang tersembunyi dalam tempat tu. Kalau dulu-dulu kita diajak singgah kencing kat mana hutan kan, dia kata ampun tok nenek anak cucu tumbang kencing tu. Sebenarnya Nabi ajak kat kita ada doa dia. Doa dia berbunyi a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Kita try sambung tengok. A'udzu bikalimatillahi tammati bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tu dua dah. Doa ketiga. Nanti tuan-tuan ikut. Kalau tuan-tuan nak cari doa ni pula dalam Google, tuan-tuan cari tajuk dia doa jauh penyakit sopak, dia keluar. Bukan nak cari yang sopak tu, sebab dalam tu ada banyak doa yang lain. Nabi kata, Nabi ajak dekat kita hadis riwayat Abu Daud. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Boleh ya Allah, jauhlah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit lain yang berat. Minta jauh pada Allah, termasuk penyakit yang duk tersebar di kalangan kita lah ni. Tuan-tuan, tajuk kita pada malam ni ialah iman umat di akhir zaman. Takdir Allah kita berada pada zaman tu. Penanda bermulanya yang disebut sebagai akhiruz zaman. Akhir zaman ini ialah dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak ada lagi selepas Nabi daripada selepas dia. Tak ada lagi dah lepas Nabi selepas tu. Kalau dulu ada Nabi, kemudian wafat Nabi, kemudian naik Nabi yang baru. Habis Nabi, habis satu kaum, naik satu kaum yang baru. Penanda kepada akhir zaman ialah kelahiran dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda awal kiamat. Nabi lahir, itu tanda kiamat. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat, aku dengan kiamat ni macam asar, macam waktu asar. Dengan maksud, kalau Nabi Adam dulu, Nabi yang mula-mula dulu, Nabi umat yang terawal dulu, itu macam waktu subuh. Kemudian waktu-waktu pun berlalu, subuh sampai zuhur, dipanjang cerita dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, bukan waktu subuh, daripada waktu. Sebab malam, nak masuk malam dalam Islam ni dia maghrib. Nak berubah hari dalam Islam ni masuk waktu maghrib. Ni hari ni masuk waktu baru ni, hari baru dah ni dia. Betul tak ni? Jadi daripada maghrib, zaman Nabi Adam AS tu maghrib dulu. Sampai yang isyak, sampai subuh antara waktu paling panjang. Daripada subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktu asar. Dan dengan maksud pendeknya tempoh asar dengan maghrib. Dan yang kedua dengan maksud tak ada apa dah yang duduk di antara waktu asar dengan waktu maghrib, menandakan bahawa inilah umat yang terakhir dan zaman yang terakhir selepas daripada kita ini akan berlaku yang nama dia kiamat. Maka suka tak suka, mau tak mau, kita telah berada pada fasa dia, berada pada waktu yang nama dia akhiruz zaman. Akhir zaman, Nabi SAW cerita banyak tanda dia.
Sebab dalam hidup kita ni, Allah tak akan biar kita ni saja-saja duduk dalam keadaan. Kalau Allah nak bagi sesuatu kat kita, mesti Allah bagi tanda supaya kita ni sentiasa buat persiapan dan persediaan. Tambah-tambah benda yang besar-besar yang akan main kat kita. Maka Nabi SAW menceritakan kepada kita banyaknya tanda-tanda kiamat. Ulama sebut dekat kita, Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadis dia tentang tanda-tanda kiamat, yang dipecahkan tanda kiamat ni kepada dua bentuk. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil, dan yang kedua, tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat kecil banyak, subhanallah, yang sedang kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Tanda kiamat besar belum sampai lagi kat kita, tapi kalau sampai tanda besar kiamat nanti, dia akan mai dalam bentuk seperti tasbih yang terputus, seperti ikatan batu-batu yang terputus. Digambarkan demikian. Macam dulu-dulu depa ikat batu-batu untuk buat tasbih. Macam kita lah ni dibuat batu-batu tasbih tu, putus tali dia jatuh, brum, dengan maksud dia akan main berterutan, satu lepas satu lepas satu lepas satu secara berturut-turut. Dan semua bentuk-bentuk tanda akhir zaman ni tuan-tuan disebut sebagai tanda kiamat ini, ialah disebut sebagai ujian keimanan kepada orang-orang yang beriman. Ujian iman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, semua cerita, semua ujian iman. Tambah-tambah bila mai tanda besar kiamat, lagi ujian dia sangat besar. Sahabat saya duduk sembang dengan dia. Waktu tu hujan tak apa nak turun. Tuan-tuan tahu tak, di antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah nanti akhir zaman apa yang akan berlaku tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan jelas, cuaca akan menjadi lebih panas. Nabi sebut bila? 1400 tahun dulu ni. Dia kata nanti dekat dengan kiamat, cuaca akan jadi lebih panas. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Kita lalu tak zaman dia? Ni, kita sedang berhadapan dengan global warming, kepanasan dunia. Nabi sebut bila? 1400 dulu. Orang yang beriman, subhanallah, kita sedang menjalani fasa yang Nabi SAW sebut akhir zaman akan berlaku benda ni. Nabi SAW sebut nanti dekat dengan kiamat, tanda-tanda dia ialah kurangnya hujan. Hujan turun kurang. Hujan turun tapi tak sama macam dulu. Hujan turun tapi hujan turun tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam, disifatkan hujan yang turun tu panas. Hujan turun tapi panas. Panas dengan dua maksud. Satu, memang air tu sendiri panas. Yang kedua tuan-tuan, turun tu dalam keadaan air, kalau kita pi main hujan tu, dia jadi apa? Dia boleh jadi mudarat balik dekat tubuh badan kita. Nah, kita dulu-dulu tuan-tuan main hujan. Waktu kita kecil-kecil dulu, keluar main hujan. Ayah suruh pergi main hujan lagi. Punya tuan, tak pergi main hujan kah? Tanya kita pula. Kita keluar main hujan. Jadi kuat, sehat, susah nak demam. Anak kita lah ni pergi suruh main hujan tuan-tuan dekat ni. Dekat Ustaz Desi Muhammad ni, Pucung ni. Pergi suruh main hujan tu. Kilang kat kiri kanan depan belakang kita ni tuan-tuan sekalian. Asap duk naik berkumpul-kumpul tu. Subhanallah. Dihimpunkan hampir. Turun hujan, nama hujan asid pula. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi SAW sebut 1400 tahun dulu. Nabi SAW sebut la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardu arabi murujan wa anhar. Takkan berlaku kiamat sehingga kamu melihat tanah Arab menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Jazirah Arab tu jadi hijau. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri tuan-tuan, tanah Arab jadi hijau. Tuan-tuan turun dekat Jeddah, nak pergi semayang pula, nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji. Turun-turun kat Jeddah tu, kita tak rasa macam duduk kat tanah Arab. Keluar-keluar daripada airport tu, tengok kat depan tu hijau, dengan pokok, dengan rumput. Perasan tak? Kita keluar lagi, masuk bas lalu keluar daripada parking tempat bas tu. Bila sallallahu alaihi wasallam masuk bas tu, lagi driver bas duk kalut lah nak ambil kita punya pasport apa semua, nak himpun apa semua tawih kita duk kelang kabut nak himpun pasport. Lagi nak pergi tunjuk pula dekat polis yang duk jaga tu, kita duk kelang kabut keluar keluar daripada tempat parking bas. Kita tengok pokok kiri dan kanan highway. Betul tak ni? Saya ceritakan, saya cerita negeri lain ke? Kan? Keluar tengok dia pokok kiri kanan ni. Sampai kat depan tu ada roundabout pula hijau. Ada yang terjun pula kat tu. Kita kata ni negeri mana ni? Yang kita duk tahu negeri Arab ni, dia padang pasir macam tu. Tuan-tuan Ustaz Simak, jadi hijau. Pasal apa jadi hijau? Dua keadaan kata ulama. Yang pertama, hasil buatan manusia. Yang keduanya, memang jadi hijau sungguh. Setengah tempat di negara Arab turun salji tuan-tuan. Padang pasir boleh turun salji. Tepat pula Nabi SAW sebut, nanti bila Imam Mahdi nak muncul sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kata datangilah mereka, ataituhum walau habwanu ala salji.
Kamu datangilah mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi cerita kat para sahabat yang duduk di tanah Arab, cerita nanti kalau Imam Mahdi keluar, kamu pi bai'ah dekat dia. Waktu tu pi walau terpaksa merangkak atas salji. Merangkak atas salji macam mana? Cerita kat para sahabat di tanah Arab. Rupa-rupanya Nabi nak bagi tahu, seolah nak bagi tahu kat kita, nanti sampai waktu kamu tengok tanah Arab ni turun salji, kita tengok dah. Tuan faham tak? Ni semua dipanggil tanda-tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat banyak lagi. Nabi SAW kata apa? Antalidal amatu rabbataha. Kamu melihat seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia. Akhir zaman banyak anak-anak derhaka. Yang dia tak sedar pun dia sedang derhaka kepada ibu dan ayah dia. Mak ayah dia pun tak sedar yang anak dia sedang derhaka kat dia. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat tentang tanda kiamat, anak-anak menjadi anak-anak menjadi penyebab marahnya ibu dan ayah. Akhir zaman anak-anak ni jadi penyebab mak ayah ni kerja marah ya. Saya ingat kita kecil-kecil dulu tuan-tuan nak panggung kepala kat mak pun tak berani. Tak panggung. Nak angkat kepala. Orang utara cakap panggung lah. Tuan-tuan anggap panggung tu macam apa, tempat stage ke apa ke. Ni. Nak angkat kepala kat mak ayah pun tak berani. Nak angkat tinggi kat mak ayah tak berani tuan-tuan. Takut jadi anak derhaka. Saya ingat ni waktu kecil-kecil. Waktu kecil dulu tidur sebelah mak. Kepala saya tak berani lebih tinggi daripada kepala mak sebab takut jadi anak derhaka. Ingat lagi waktu tu. Kita diajak macam tu, tuan-tuan. Nak tinggi suara kat mak tak berani. Nak angkat tinggi suara. Tuan-tuan, sekarang ni anak kita cakap tinggi suara daripada kita. Bagi sakit hati kita, tuan-tuan, toreh hati kita, buat tak tahu dah sikit pun tak rasa bersalah. Berapa ramai kita ni anak-anak kita yang memperhambakan ibu dan ayah dia. Panggil anak, panggil ayah dia, mai duduk dengan dia, suruh jaga anak dia, suruh buat urusan rumah tangga dia. Dalam keadaan 10 sen pun tak bayar. Hantar anak pergi pengasuh bayar RM780, RM700, RM800. Panggil mak ayah mai duduk rumah, tolong jaga anak dia. 10 sen pun dia tak bayar. Kalau orang bekerja, tuan-tuan, dia banyak duit nama pekerja. Kalau bekerja tak bayar upah, dia panggil apa? Hamba. Nabi SAW sebut dah, akhir zaman berapa ramai ibu yang melahirkan tuan-tuan dia, yang memperhambakan ibu dan ayah dia. Dia tak sedar dia sedang memperhambakan ibu dan ayah. Ayah dia pun tak sedar yang dia sedang diperhambakan. Akhir zaman, Nabi SAW sebut tentang akhir zaman. Kamu melihat orang-orang miskin yang tidak berpakaian, tidak berkasut, berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok dah macam mana yang berlaku di Dubai, di Arab Saudi, di mana. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia pun sedang buat bangunan-bangunan tertinggi di dunia. Dog fight. Dubai buat tinggi 1.5 km ke atas. 1.5 km ke sini tak bagi. 1.5 km ke atas. Punyalah tinggi. Dubai kata kami buat tinggi dah. Abu Dhabi kata kami nak buat lagi tinggi. Lagi tinggi dia buat. Lepas tu Saudi kata apa? Oh, kamu boleh buat tinggi. Kamu buat tinggi. Aku nak buat lagi tinggi. Dia buat lagi tinggi lagi. Tuan-tuan, Muslim Al-Azimah. Dekat mana? Dekat Muslim Al-Azimah. Apa? Ibu kota Saudi mana? Teruk geografi yang buat gaya ni. Mana? Riyadh. Buat tempat bangunan paling tinggi di Riyadh. Bukan setakat di Riyadh. Nabi sebut spesifik. Dekat mana? Dekat Mekah. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, takkan berlakunya kiamat sehingga apa ni? Sehingga kamu melihat bangunan yang tinggi duduk dekat Kaabah ni melebihi daripada bukit-bukit di Mekah. Tinggi dia lebih tinggi daripada bukit kat Mekah. Waktu tu kamu tengok bayangan as-saah ni, bayangan ni sehingga bayangannya menutup Kaabah. Nabi sebut perkataan as-saah. As-saah dua maksud, satu maksud jam, satu maksud kiamat. Sungguh dia buat jam. Kita dah fikir orang Arab ni pun satu hal lah. Nabi kata janganlah buat. Tapi dia buat. Pasal apa dia buat? Sebab nak membenarkan perkataan Nabi SAW. Tanda kiamat. Nabi sebut tanda kiamat. Mekah, bukitnya berlubang-lubang. Gunungnya berlubang-lubang. Tempat kita berlubang tak apa tuan-tuan. Gunung berlubang ni biasa. Pasal tanah kita ni tanah lembut. Di Mekah tu tuan-tuan, batu-batunya terbina daripada batu, bukit-bukit terbina daripada batu-batu yang besar. Sahabat dulu mungkin tak boleh nak fikir macam mana nak kata batu-batu, bukit-bukit di Mekah ni berlubang. Sekarang ni kita tengok antara tempat yang paling banyak terowong di Mekah. Ini semua dipanggil tanda-tanda kecil kiamat. Lagi apa tanda kecil kiamat? Tuan-tuan, diangkatnya ilmu dengan dimatikan alim ulama. Lagi banyaknya kematian-kematian yang mengejut. Tiba-tiba dengar mati, dia dengar mati je. Tuan-tuan, sampai takut nak tengok Facebook.
Setiap hari ada saja berita kematian. Dan kadang-kadang tak sangka-sangka. Abang bocor malam tu, pagi tu, siapa sangka? Siapa pun tak sangka. Terkejut kita. Ni berita bila ni saya tanya. Pagi tu duduk breakfast begitu. Ini berita bila? Lah berita tadi. Oh, subhanallah. Terkejut kita. Dan selepas daripada kematian dia tuan tengok berapa ramai ustaz-ustaz duk cerita tentang kelebihan dan kebaikannya. Ini tanda kemuliaan dia panggil. Dia selepas meninggal orang tuan puji dia, tak apa, tak jadi dia apa kat dia. Nah, kalau kita nampak kebaikan-kebaikan dia, rupa-rupanya tuan-tuan berapa banyak kebaikan yang dia buat dalam hidup dia. Ni sahabat-sahabat kita yang duk buat live-live ni. Ada satu yang duk buat live tuan, dia sendiri duk sponsor tiap-tiap bulan. Dalam keadaan dia tu pun tak pernah jumpa abang bocah tu. Lepas dia meninggal baru dia bagi tahu. Dia dalam grup kami para asatizah ustaz tu, dia hantar mai, ni dia ni screenshot. Ada seorang tu dia hantar, dia kata ni, abang bocah ni yang tiap-tiap bulan duk sponsor kami duk buat ni, duk bayar internet, duk bayar apa ni. Bila dia meninggal ni baru tahu, kata kami sendiri pun tak pernah berjumpa dia. Subhanallah, dia duk buat dalam keadaan dia duk diam gitu ya. Allah muliakan dia dengan kematian. Ribu orang mai sembahyang jenazah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dia panggil banyaknya kematian yang mengejut. Banyak lagi lah tuan-tuan. Ulama senarai, hampir semua dah daripada apa yang Nabi SAW sebut tu semua dah jadi dah. Semua jadi dah. Bila sempurna tanda kiamat yang kecil ni, masuk pula tanda kiamat yang besar. Bermula dengan peralihan dia munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni tuan-tuan, dia panggil apa? Ujian iman. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana ujian iman? Lah ni, sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tuan-tuan bayangkan kalau tengah-tengah duk kuliah ni ada seorang lelaki-lelaki masuk dengan 3-4 orang pakai jubah apa semua sebagainya. Dia kata, "Ustaz, boleh tak mai pinjam mikrofon Ustaz? Kami nak buat pengumuman." Kita pun kata, "Ya, pasal apa tak?" Dia kata, "Assalamualaikum tuan-tuan yang mai kuliah pada malam ni, saya nak cerita sikit bersama-sama dengan kami, inilah Imam Mahdi." Jadi alhamdulillah Imam Mahdi pun telah terzahir di kalangan kita. Namanya Muhammad bin Abdullah seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia muncul pada waktu dia seperti yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah orang dia. Kita tengok-tengok, macam kenal. Tengok-tengok balik dalam Facebook, friend Facebook aku. Dia ni kerja kilang sekali dengan aku dulu, betul. Tuan-tuan, mustahil tak dia tu jadi Imam Mahdi ni? Mustahil tak? Tak mustahil tak? Tapi kenal dah. Kita dia duduk kerja sekali dengan kita. Nabi SAW sebut dah, lelaki ini dia Allah ampunkan dosa dia dan Allah bagi kepada dia kelebihan tu hanya dalam satu malam. Maksudnya dia bukan seperti mana sebelum tu. Tuan-tuan faham tak ni? Fitnah lah. Ujian kat kita lah. Ujian lah kat kita tuan-tuan. Boleh jadi ramai yang ikut dia. Boleh jadi kita ni yang patut ikut, kita tak ikut sebab kita tak kenal. Ujian, jangan main-main tuan-tuan. Ni dalam keadaan mereka mai cerita makrifat-makrifat. Kita pun ropelah jingga. Tahu ropelah jingga? Penang kan? Cerita kenal Allah, kenal Tuhan. Tanya kita pula, hang kenal Tuhan ke tak? Tanya kita. Kita kata kenal. Hang kenal macam mana? Tanya kita. Sudah, nak jawab macam mana? Nampak tak tiang ni? Nampak tak Tuhan pada tiang ni? Mampu nak jawab macam mana? Subhanallah, macam-macam sampai ke tahap dah tak payah semayang. Kalau sampai ke satu makam, selagi kita tak dapat khusyuk, berapa kita semayang kalau tak khusyuk? Mampu nak jawab. Tuan-tuan, masalah simat. Tanya dapat ilmu pada mana ni? Ilmu Allah bagi, laduni Allah bagi. Tuan-tuan, fitnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dia jadi apa tuan-tuan? Dia panggil dalam keadaan macam tu pun ramai orang ikut. Ramai orang ikut. Ulama-ulama pekat bagi tahu dah. Sallallahu alaihi Muhammad, majlis agama bagi tahu dah. Tak ni yang dia sampaikan tak betul ikut syariat. Disiplin ilmu tak kena, penyampaian dia tak betul. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, salah dengan disiplin-disiplin ilmu sebagainya yang dia sampaikan ni tak kena dengan apa yang Islam ajar, yang alim ulama ajar, bercanggah terang-terang. Tahu dia kata apa? Inilah fitnah bila kita nak menyampaikan ilmu. Tuan-tuan nak kata apa? Inilah sunnah dia. Bila kita nak menyampaikan kebenaran, ramai orang tak akan setuju. Bila ramai orang tak setuju, itulah jalan yang betul. Tuan-tuan nak kata apa? Kita jadi pening tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita jadi serabut. Betul yang mana satu, betul yang salah ni? Dia kata dia salah. Bila dia kata dia salah, orang ni habaq kata dia salah. Dia kata dialah betul. Sebab bila ada orang kata dia salah, itu menunjukkan dia betul. Terus pening ni. Tuan-tuan faham dari sudut cerita ni? Tadi dia panggil apa? Fitnah. Inilah fitnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu faham? Lepas tu ramai pula ikut dia. Bila orang nasihat, orang tegur, ni ada benda tak kena ni, menyampai tak kena ni dan sebagainya.
Dia pula kata pula apa? Jangan duk menghukum, jangan kamu berlagak Tuhan. Siapa kamu nak hukum betul ataupun salah? Tuan-tuan, Ustaz dia oh jadi sudah jadi serabut habis, masya-Allah, Syekh. Serabut itu. Fitnah. Ni belum muncul Imam Mahdi, tuan-tuan. Ni belum muncul Imam Mahdi lagi. Ini baru nak sebut lebih-lebih lagi, tuan-tuan. Jadi payah pula kan? Lepas oh subhanallah. Tuan-tuan, kita tengok Facebook dia, tuan-tuan, berpuluh-puluh ribu orang tengok. Bila ada pihak yang explain balik ambil, yang disebut ni tak betul, yang disebut ni tak tepat, yang disebut ni tak kena, ini dalil dia, ini dalil dia. Tuan-tuan tengok komen di bawah tu, komen tu semua menyerang, bukan menyerang yang oh kami tahu rupanya tak betul. Tak, dia berkata apa? Ni ustaz yang duk betul inilah yang tak betul. Majoriti daripada komen kat bawah tu semua menghantam ustaz yang tolong bagi tahu kata yang dia sampai tu tak betul. Dia berkata pula kat bawah tu, dia berkata pasal apa tak pergi tegur dia seorang-seorang? Kalau hang rasa dia salah, hang pergi tegur dia seorang-seorang. Macam mana nak tegur dia seorang-seorang dalam keadaan dia mengisytiharkan benda yang tak betul? Tuan-tuan faham tak? Dia sebut ni puluhan ribu orang tengok. Berapa ramai orang yang ambil benda yang tak betul itu. Tiba-tiba orang yang tahu kata benda tak betul nak pergi nasihat dia seorang-seorang, apa jadi? No, orang yang duk ikut ramai-ramai no, siapa nak beritahu kat dia? Tuan-tuan faham tak ni? Saya nak bagi satu contoh. Hari tu saya tengok ada satu post. Dia post kat situ, dia post gambar makan, dia ambil gambar KFC, dia ambil ayam KFC tu, dia ambil gambar tu. Dia kata padan muka hang dulu gitu. Tajuk dia tu padan muka hang. Saya pun jadi excited nak tengok, pasal tengok komen sampai ribu-ribu, beribu orang komen dia. Share pun banyak. Lepas tu saya pun tanya, saya bacalah panjang cerita dah. Dia kata al-kisahnya, satu hari tengah duduk berjalan, tengok ada couple duduk berjalan, lelaki perempuan. Lepas tu seluk-seluk poket. Bila dia seluk-seluk poket dia, duit dia RM20 jatuh. Aku pun kesian lah dekat dia. Aku pun pergi ambil duit RM20 tu, nak bagi kat dia. Dalam aku panggil, adik-adik, panggil adik-adik tu, boyfriend dia dah beralih. Boyfriend dia marah, apa nak mengurat girlfriend aku? Macam tu lah. Marah, duit ingat kata budak ni nak mengurat girlfriend dia. Padahal dia nak tolong bagi duit RM20 tu. Disebabkan budak lelaki tu marah dia, apa dia buat? Dia kata, oh kurang ajar sangat, duit RM20 ni aku ambil pergi beli KFC padam muka hang. Tu lagi kisah dia. Ni, aku pergi ambil duit RM20 ni pergi makan KFC padam muka hang. Aku nak tolong hang buat kat aku macam ni. Akhirnya itulah yang jadi KFC tu. Tuan-tuan tahu tak? Dia punya post tu ribu komen. Dan majoriti daripada komen tu mengiyakan perbuatan dia. Hang bagus. Macam ni lah, kalau aku pun aku akan buat benda yang sama. Tuan-tuan faham tak ni? Salah tak dia buat tu? Saya nak tanya ni, salah tak? Salah tuan-tuan. Dan dia mengisytiharkan benda tu. Dan ribu orang setuju dengan perbuatan dia. Mustahil tak dalam ramai-ramai yang buat tu dia berlaku kes yang sama, dia pergi ambil duit orang tu untuk dia pergi makan. Tuan-tuan faham tak ni? Duit tu boleh tak dia pergi makan? Tak boleh, tu bukan duit dia. Kalau dia tu tak mau pun tuan-tuan pergi bagi kat Pak Lin ke, tinggal kat situ ke, tak boleh pergi ambil pasal tu bukan duit hang. Dia hang tahu tuan dia siapa. Akhirnya tuan-tuan, kita pun komen dekat situ. Dan komen juga tuan-tuan. Saya pun post dekat grup saya, post dekat page saya. Saya tak mention nama siapa-siapa, saya sebut, ni ada satu yang tengah viral sekarang ni, isu KFC tu semua ambil duit. Saya ceritalah salah silap sikit, tapi saya tak komen pun siapa, saya tak sebut pun siapa. Saya buat secara umum. Saya nak bagi tahu hukum dia, kata hukum tu tak boleh buat macam tu. Dalil dia macam mana kita sebutlah. Duit tu bukan duit dia, itu bukan hak dia, dan dia tak berhak pun untuk ambil duit tu untuk beli makanan apatah lagi. Saya tulis kat situ, tuan-tuan, majoriti yang komen hantam saya. Dia kata apa? Ini tak ada akhlak. Ini bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cara dakwah Nabi. Dakwah Nabi tak membuka keaiban orang. Ni nama dia ada. Pi mesej kat dia sendiri, seorang-seorang dia. Pasal apa nak isytihar secara umum. Tuan-tuan, subhanallah, saya apa? Saya duduk diam saja. Dia boleh isytiharkan maksiat dia. Pasal apa kita tak boleh nak isytiharkan selesai benda yang betul? Dia boleh isytiharkan benda yang salah. Pasal apa kita tak boleh nak tegur dia secara betul? Faham tak ni? Kalau kita mesej kat dia seorang-seorang, pergi tegur dia seorang-seorang, nu yang 1000 orang yang komen setuju tu, kita takkan nak sebut seorang-seorang. Jenuh lah aku. Dia tak ni tak? Masalah siapa? Jadi subhanallah tuan-tuan, itu kena faham konsep dia. Jadi dia bagi kat dia, saya nak sebut apa? Fitnah. Ini belum Imam Mahdi muncul lagi tuan-tuan. Ini belum Dajjal mai lagi. Masuk isyak lah. Kita berhenti sekali untuk isyak.
Kita sambung lagi lepas ni. Ni tuan-tuan, dia panggil akhir zaman, ujian-ujian iman. Mai nak tengok apa Nabi SAW sebut tentang keadaan umat di akhir zaman. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat daripada Abi Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Hakim. Nabi SAW sebut, inna baina yaday sa' fitanna, salli ala sayyidina Muhammad, fitanna ka qita'il laili al-mudlim. Nabi kata sesungguhnya, salli ala sayyidina Muhammad, menjelang terjadinya kiamat, salli ala sayyidina Muhammad, fitanan, berlakunya fitnah-fitnah. Fitnah ni dengan maksud ujian-ujian. Salli ala sayyidina Muhammad, ka qita'il lail al-mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Macam malam, bukan setakat malam, malam yang gelap. Maksud dia apa? Setakat malam ni boleh nampak ikut celah-celah dia. Tapi kalau sebut malam, gelap pula malam tu. Itulah ibaratnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fitnah nanti di akhir zaman. Takdirnya kita duduk zaman ni. Sehingga Nabi SAW sebut, yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumshi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Allah, Nabi kata, sehingga keadaan seorang itu, dia pada pagi-paginya tuan-tuan dia beriman, tapi petangnya dia kafir. Kemudian pada petangnya dia kafir, salli ala sayyidina Muhammad, pada petangnya dia kafir, pada paginya pula dia beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu yang Nabi SAW sebut akhir zaman ni, yang fitnah dia duduk seperti malam yang gelap ni. Orang tu boleh jadi pagi ni dia beriman, petang kafir. Ataupun petangnya dia beriman, pagi dia kafir. Maksud keluarnya iman daripada tubuh dia ni macam dia bukan main hari, bukan main tahun, dia main jam ya. Dan dalam keadaan apa? Mungkin dia tak sedar pun waktu tu iman dah tak ada kat dia. Sesuai dengan satu yang riwayat Nabi SAW sebut, akhir zaman iman ni boleh keluar daripada tubuh seorang ni pada akhir zaman ni macam anak panah yang keluar daripada busur dia. Punya cepat, tak perasan kata iman dah tak ada dalam diri. Subhanallah. Sehingga Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata, al-qa'idu fiha khairun min qa'imi, wal mashi fiha khairun min sa'i. Salli ala sayyidina Muhammad, fakassiru. Allahumma salli, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sepertinya keadaan macam mana? Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada berdiri. Orang yang berdiri itu lebih baik pada yang berjalan. Orang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari laju, orang yang berjalan cepat. Orang duduk ni lebih baik daripada orang berjalan. Orang berjalan ni sepertinya lebih baik daripada orang yang berlari. Apa maksud tu? Maksud tu, orang yang kadang-kadang nampak laju dia, nampak lebihnya, itu lebih teruk keadaan daripada orang yang duduk diam diri. Nampak macam kadang-kadang cara percakapan dia, hebatnya, kehebatan dia menyampaikan itu lebih dahsyat. Subhanallah, rupa-rupanya yang duduk diam itu tu lebih baik daripada dia. Tuan-tuan faham ni? Kadang-kadang yang menyampaikan berita kat kita ni, kita masuk ke WhatsApp ni, sampai-sampai, wih, dahsyat ni, macam betul. Rupa-rupanya yang tak sampai itu lebih betul daripada yang sampai cepat kat kita ni. Ni fitnah akhir zaman dia panggil. Dari segi kecepatan dia, dari segi penyampaian dia, orang tu nampak hebat, nampak gah dia, tapi rupanya tuan-tuan sekalian tak ada apa pun kat dia. Ni akhir zaman. Tuan-tuan boleh berasa tak benda-benda ni jadi kat kita ni? Kalau dulu kita alim ulama ni orang hebat nampak. Tapi sampai sekarang ni kita tengok, subhanallah, muslimat, kadang-kadang yang duduk diam tu lagi hebat daripada yang cakap banyak. Tian ni, salli ala sayyidina Muhammad. Kalau setakat cakap tak apa, takut bercakapnya silap. Maka tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, daripada situ kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW sebut, badiru
badiru, bersegeralah. Allahumma salli ala Muhammad, bersegeralah untuk beramal. Badiru bil amal, cepat-cepat buat amal. Sebab apa? Sebab fitanan kaqita'il laili mudlim, kerana akan sampai satu masa fitnah ini macam potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'minan yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti pada ketika tersebut seseorang itu, ni hadis yang lain. Hadis ni riwayat Imam Ahmad sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, pada waktu dan ketika tersebut orang lelaki itu pada waktu subuhnya mukmin, pada waktu petangnya kafir. Pada waktu petangnya kafir, pada waktu paginya mukmin. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis ni, dia menjual agamanya untuk kesenangan dunia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di akhir zaman ujian iman ni sangat getir, sangat kuat. Sampai seseorang itu dia tak tahu dah waktu benda tu mai kat dia, adakah aku berada dalam kelompok yang betul, apakah tindakan aku betul, sampai dia tak tahu dah. Bila mai dua kelompok, dia tak tahu kelompok mana betul, kelompok mana salah. Saya bagi satu contoh tadi ni. Bila satu kelompok orang bagi tahu kata dia tak betul ni, dia bercanggah dengan syarak ni, kena dia tak kena ni, dia boleh jawab balik, dia kata inilah jalan yang betul, pasal di sana ada orang yang menidakkan kami, itu menunjukkan bahawa ini sunnatullah. Kena faham tak ni Ustaz Syamah? Maka ramai orang ikut dia. Kadang-kadang kita tegur kat dia, ni cara hamba tak kena ni. Tak, dia bersungguh-sungguh bagi tahu kata dia betul. Ni dia panggil akhir zaman, ujian cerita ini. Maka orang melakukan dosa dalam keadaan dia tak sedar. Tuan-tuan, dua bentuk dosa yang dilakukan kata ulama. Yang pertama, dia melakukan satu perkara, sallallahu alaihi Muhammad, yang bercanggah daripada syarak, tapi taklah sampai menggugurkan akidah dan iman dia. Ini pun ujian iman. Tuan-tuan, ini dia panggil ujian iman kepada orang yang beriman. Ni macam kita ni tuan-tuan. Iman kita akhir zaman tak sama macam iman para sahabat dulu, macam duduk dengan Nabi SAW. Nabi SAW duduk cerita syurga neraka. Ni buat amal ni, macam nampak syurga depan mata mereka. Nabi kata buat amal ni. Nabi kata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, Nabi kata, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtamiha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali sampai habis, maka Allah akan membina untuknya satu istana dalam syurga. Tahu sahabat ni kata apa? Umar kata apa? Idzan nastakthira ya Rasulullah. Kalau macam tu banyaklah istana kita dalam syurga Rasulullah. Tahu pasal apa? Bersungguh dia bila Nabi SAW cakap amalan yang boleh dapat istana dalam syurga, dia berasa macam ni sahih boleh dapat, dan dia tak tinggal dah amal tersebut. Bila Nabi SAW cerita, umatku ramai, di kalangan mereka 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Getak para sahabat ni, risau para sahabat, 70,000 saja yang masuk syurga tanpa hisab. Seorang lelaki angkat, ya Rasulullah, boleh tak doa saya masuk dalam kelompok tu? Kata Nabi, kamu di kalangan mereka. Seronok dia. Pasal apa yang bersungguh sampai macam tu? Sebab perkataan Nabi iman. Faham sungguh-sungguh. Cerita nangis kat kubur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman. Pasal apa menangis sangat ni? Kamu duk cerita syurga neraka tak menangis macam ni? Tidakkah kamu dengar Nabi SAW sebut, ni kubur inilah permulaan kepada akhiratnya. Kalau elok kat sini, maka eloklah sampai akhirnya. Kalau buruk kat sini, buruklah sampai akhirnya. Pasal apa menangis macam tu? Iman. Faham tak ni? Sahabat yang dengar Nabi SAW duk baca tentang syurga, baca Quran sampai bab syurga, baca bab syurga, pengsan. Pasal apa yang sampai pengsan ni? Pasal iman. Seolah dia nampak syurga tu macam mana. Takut tak boleh masuk syurga, pengsan. Baca tentang neraka semua, takut, pengsan. Pasal apa yang pengsan ni? Pasal berasa macam mana keadaan dia kalau aku masuk neraka ni. Pasal apa yang sampai macam tu? Iman. Pasal apa para sahabat tuan-tuan mampu untuk bagi sedekah? Sayyidina Abu Bakar infak seluruh hartanya fi sabilillah. Perang Tabuk, habis semua bagi. Tak ada tinggal sikit pun. Kata Abu Bakar, tinggal apa kamu ni? Tinggal Allah dan Rasul dia. Pasal apa dia boleh infak sampai habis seluruh harta dia? Iman.
Sedangkan Nabi SAW sebut, kalaulah segenggam ni gandum yang disedekahkan oleh Abu Bakar himpun seluruh daripada sedekah orang ahli Madinah, takkan mampu untuk nak challenge satu genggam sedekah yang dihimpunkan, yang dibagi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Iman. Tuan-tuan faham tak ni? Kita suruh buatlah sembahyang sunat bukan untuk orang lain, tak buat. Pasal apa tak buat? Pasal percaya tak? Buatlah amal ni sekali boleh masuk syurga, buatlah amal ni sekali boleh jauh pada neraka. Buat tak? Tak buat. Percaya tak syurga ni? Percaya. Tapi pasal apa tak buat? Percaya tapi tak berapa nak beriman. Faham tak dia tuan? Saya nak compare ni kita punya iman dengan para sahabatnya iman. Kita punya iman yang duk ujung-ujung, duk akhir zaman ni, nak banding dengan para sahabat ni punya iman. Nah, sallallahu alaihi wasallam ni tak suruh pergi berjihad fi sabilillah lagi, yang tak angkat pedang, angkat senjata lagi tuan-tuan. Kalaulah pemerintah kita suruh apa? Sudah tiba waktunya untuk kita semua keluar berjihad fi sabilillah. Semua orang-orang yang beriman kepada Allah, jom keluar jihad fi sabilillah. Kita tak payah lagi. Ni nampak gaya rumah ni pakai selamat ni semua macam mana siapa nak cover ni. Ni bil api, bil ayak, telefon apa semua kira-kira payment tak apalah, ambil dulu lah, kami standby kat rumah ni lah. Agak-agak ya betul tak? Tuan-tuan faham tak cerita apa ni? Siapa tak sembahyang sunat? Pasal apa lepas sembahyang tak sembahyang sunat? Pasal apa tak bangkit sembahyang sunat? Nabi suruh sembahyang sunat. Awalau yuhasabu 'abdan fi yaumil qiyamah as-salatu. Benda yang paling awal sekali Allah nak cek nanti di yaumul qiyamah sembahyang dia. Kalau elok sembahyang tu baru Allah nak tengok yang lain. Kalau buruk sembahyang tu Allah tak tengok dah yang lain-lain. Allah tanya malaikat, dia ni sembahyang tak? Sembahyang ya Allah. Sembahyang macam kim buruk. Lupang sana, lupang sini, lubang sana, lubang sini. Kalau macam tu macam mana Allah nak kira yang lain-lain? Allah, malaikat ada tak dia sembahyang sunat? Ada. Ambil sembahyang sunat tu, tampung-tampung pahala, tampung-tampung sembahyang dia, baru jadi elok, baru Allah nak tengok yang lain. Kalau tak ada sembahyang sunat, nak tampung apa? Pasal apa tak buat? Tahu tak kata benda tu penting macam tu? Sembahyang kita tadi elok dah, tak elok. Tahu kata tak elok. Pasal apa tak bangkit sembahyang sunat? Pasal percaya tapi tak berapa nak beriman. Faham tak? Ni iman kita. Takat tu iman kita. Baca Quran dah hari ni tak baca. Pasal apa tak baca? Percaya tak kata satu huruf tu Allah bagi 10 pahala? Percaya. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala, hadis sahih. Percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa tak baca? Percaya tapi tak berapa nak beriman. Faham tak ni? Sampai ni kematian duk cerita depan-depan mata kita. Kawan kita meninggal, kawan ni meninggal, kawan ni meninggal, tak ada sakit apa tiba-tiba meninggal. Tuan-tuan masalah Jumaat sampai depan mata kita. Percaya tak? Percaya zahir depan mata kita pun tak buat juga. Pasal apa? Percaya tapi tak apa nak beriman. Ni ujian iman orang akhir zaman tuan-tuan. Kita Allahumma salli ala sayyidina mujahadah sikit. Itu dalam amal, demikian juga dalam maksiat. Iman. Mai ujian-ujian sikit tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi wasallam cerita jangan buat macam ni masuk neraka. Ulama cerita kat kita dahsyat neraka macam tu, dahsyat neraka macam ni. Cerita dahsyatnya neraka. Percaya tak neraka ni? Percaya. Tapi pasal apa duk buat lagi benda yang boleh bawa kita masuk neraka? Pasal apa duk buat lagi? Pasal percaya tapi tak apa-apa iman. Faham tak ni tuan? Ni bila dengar macam ni kena mujahadah atau mujahadah. Tuan-tuan yang duduk kat sini, kita nak buat macam mana Allah takdir kita duduk jauh daripada Nabi SAW. Nabi wafat lama dah. Sahabat-sahabat lu mungkin kuat iman sebab Nabi duduk depan mereka. Saya duduk susun buku, insya-Allah nak keluar tak berapa lama lagi tuan-tuan, nama dia Mukjizat Nabi SAW. Cerita tentang mukjizat. Para sahabat cerita Nabi duduk nampak Nabi panggil pokok ni mai berjalan jumpa. Sahabat cerita Nabi SAW belah bulan dengan jari dia pun terpisah bulan tu. Orang-orang yang tengok tuan-tuan sekalian semua takjub mukjizat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bertambah kekuatan iman mereka bila melihat mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Kita jauh pada Nabi SAW, kita tak mampu melihat benda-benda tu semua. Maka iman kita makin lemah. Tapi paksa diri sikit untuk buat lebih kebaikan, nak bukti kesungguhan kita nak cari iman. Faham tak ni? Mai zaman kita ni tuan-tuan, zaman mujahadah dia panggil. Zaman mujahadah. Nak sembahyang sunat kena mujahadah, paksa diri sat, bangkit pilah sat, bangkitlah sat. Walaupun 2 rakaat buat mujahadah dia panggil. Sekali lepas sembahyang isyak bangkit sembahyang sunat. Siapa tak bangkit jaga. Tunggu zat kat depan OIJK. Nabi ni main sunat lagi tak sembahyang, masuk bangkit sembahyang lain. Sembahyang dulu balik. Nak kena mujahadah tuan, nak baca Quran kena mujahadah.
Nak tinggal maksiat pun kena mujahadah. Dosa yang kedua, dosa pertama tadi, dosa dia buat menunjukkan iman kita lemah. Maka kita tak mampu untuk buat benda-benda yang disunatkan ataupun disuruh oleh Allah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian hormat, nah, dalam keadaan kita nak meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan, kena mujahadah pasal iman kita lemah lah ni. Yang kedua, dosa apa? Dosa yang dia buat boleh menyebabkan gugur akidah dia. Dia buat dosa sampai boleh menggugurkan akidah dia. Maka tuan-tuan, yang ni lah yang Nabi SAW sebut, pagi-paginya Islam, petang-petang dia kafir. Petang-petangnya Islam, pagi-pagi dia kafir. Dia boleh buat satu perkara, dia boleh sebut satu benda, dia boleh i'tiqad dalam hati dia, dalam keadaan dia tak tahu yang dia buat itu boleh gugur akidah dia. Orang lain ni tak heran dah tuan-tuan, benda agama orang lain pun dia buat. Berucah pula, takkan ini tak boleh. Ini kebersamaan dalam masyarakat. Kita masyarakat majmuk, tuan-tuan, ada boleh buat, ada benda tak boleh buat. Kita kena pandai-pandai tuan-tuan, kita kena mengaji dan belajar yang mana satu yang boleh, yang disebut sebagai upacara kebudayaan, mana satu upacara keugamaan. Mai sampai masuk tuan-tuan, orang sambut Christmas, dia lah jadi Santa Claus, tentang-tentanglah perut dia. Perut dia macam tu, pergi pakai janggut putih pun, topi merah, pakai baju merah, ho ho ho. Tanya nama apa ni? Nama Muhammad, nama orang Islam. Berpakaian macam orang kafir. Man tashabbi qaumin fa minhum. Nabi dulu sampai tak mau singkat rambut sebelah pasal sama macam orang kafir. Sampai Allah perintah. Singkat rambut pun tak mau. Laki-laki mai jumpa Nabi SAW, simpan misai tak ada janggut. Nabi suruh simpan janggut, buang misai. Jangan kamu sama dengan orang ahli kitab. Tang janggut misai pun Nabi SAW tak bagi sama. Kita lah ni atas dasar-dasar solat semat tuan-tuan, kejahilan kita. Kita boleh buat upacara agama orang lain kan kita sedang. Baru ni hantar mesej kat saya, Ustaz, boleh tak ni? Anak saya ni dia buat assignment sekolah. Lepas tu dalam assignment tu salah seorang dia ni nak buat, dia nak bagi apa ni, multiracial. Dia cross apa dia panggil, cross culture, lintang budaya. Kan? Jadi kami semua ni orang Islam. Seorang nak kena jadi orang Cina, seorang nak jadi berlakon jadi orang India, seorang apa. Boleh tak Ustaz? Saya nak ni anak saya ni dia ni kena jadi orang India. Mungkin sebab warna kulit ke apa, color ke apa. Ni. Tak jadi orang India, berlakon jadi orang India tak apa. Ni nak buat tandai tadi. Nak buat tandai kat ni. Pasal apa buat tandai tu? Cuba tanya orang India, pasal apa yang buat yang tu? Kalau dia perkait dengan agama dia tak boleh buat. Banyak cara lain ni nak berlakon jadi orang India. Betul tak ni? Jadi tanda buat kadang-kadang tak sedap. Maka tuan-tuan, ulama menggariskan dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dawabit at-takfir inda ahli sunnah wal jamaah, karangan Mas'ud bin Faisal rahimahullah ta'ala. Dia sebut ada 9 perkara yang boleh menjadi pembatal keimanan yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. 9 benda yang kadang-kadang dia duk buat benda ni dalam keadaan dia tak sedar. Ni akhir zaman dia panggil. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sombong dan menolak beribadah kepada Allah dalam perkara-perkara yang diwajibkan, walaupun membenarkan dan mengakui kebenaran Islam. Dia tahu Islam betul dan dia mengaku dia beragama Islam, tapi menolak benda-benda yang diwajibkan dalam agama. Faham tak ni? Hampa duk semayang apa? Semayang ni mana benda wajib pun. Nak kena cari khusyuk dulu baru boleh semayang. Tu. Faham tak ni Ustaz Syifat? Entah, menolak kewajipan semayang. Dia mengaku dia Islam. Yang keduanya kata ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik yang macam mana? Syirik akbar, bukan syirik asghar. Syirik yang besar, bukan syirik kecil. Syirik kecil dia tak menggugurkan akidah, tapi memadamkan pahala amal. Tuan-tuan, faham tak? Syirik akbar, semayang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ibadat kepada Allah, tapi dalam masa yang sama dia ada percaya, ada unsur lain, ada benda yang lain dalam ibadat itu, yang kena benda tu ada baru boleh bawa kepada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa ni, diterima amalan di sisi Allah. Tuan-tuan faham ni? Sakat dia ni riak, ujub, takabur. Mai semayang pasal nak tunjuk kat orang supaya orang kata dia bagus, ataupun dia mai sebab dia takut orang celah manusia. Rajin tu haji mai masjid lah ni nah. Semenjak balik daripada umrah ni rajin mai masjid nah. Yalah, kalau aku tak pi lagi orang kata apa kat aku, balik umrah tak pi masjid. Payahlah kita ni. Dulu tak pi kata tak pi. Lah ni orang pi umrah, orang nak main di rumah lagi, kalau tak pi masjid lagi orang kata apalah haji, pi balik haji balik umrah tak pi masjid. Tu yang aku main masjid ni. Dia panggil riak.
Ni buat satu benda sebab takut dicela manusia. Tu riak. Yang jenis lagu ni dia panggil apa? Syirik khafi atau syirik asghar, syirik yang memadam pahala amal. Tuan faham tak ni? Kita main masjid pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Muslimat main masjid pakai baju kain telekung Siti Khadijah. Ni. Di rumah baju mu tak pakai digulung kain betul ni. Orang lelaki-lelaki lah, perempuan pakai lah baju tu, pakai kain telekung, tapi tak lalat berderet. Pasal apa? Lain di masjid, di rumah pakai lain, di masjid pakai macam lain. Pasal apa? Sagi orang kata apa? Takkanlah pergi masjid pakai baju pagoda. Sagi orang kata apa? Tu yang pakai macam ni. Oh, memperelokkan ibadat pasal kata-kata manusia. Khafi, syirik khafi. Riak. Tu dah ni. Pakai malam-malam, qiyam mulai 3-4 pagi. Esok duk tunggu orang tanya aja. Tak best tuan-tuan buat ibadat orang tak tahu. Nak bagi orang tahu juga. Kalau orang tak tahu mana syok. Duk tunggu je siapa nak tanya, siapa nak tanya. Ai nampak letih pagi ni. Qiyam mulai semalam hantar mula-mula sembahyang taubat, lepas tu sembahyang tahajud, lepas tu dia cerita habis. Sum'ah. Cerita ibadat kita buat kat orang. Faham tak ni? Tabung lalu masjid buat pengumuman. Tuan-tuan, ni saya nak buat pengumuman ni. Lupa dah. InsyaAllah ni tabung lalu. Ni nak lalu ni apa ni beg. Tuan-tuan, kita melancarkan dana untuk pengurusan program-program pengimarahan masjid kita ni. Pengimarahan masjid ni. Tuan-tuan, bagi. Subhanallah. Maka dilancarkanlah tuan-tuan. Tak nak? Untuk kutipan-kutipan. Dia boleh tanya, Ustaz, ni nak pakai berapa ni? Tanya dekat AJK masjid. Ni nak pakai keperluan ni berapa ni? Oh, kami nak pakai ni dalam 10,000. Tak apa, saya bagi 8,000. 2,000 Ustaz tolong kutip-kutip ke orang lain. 8,000 bagi habuan saya. Saya seorang nak bagi 8,000 tu. Tuan-tuan, bagi 8,000 tu boleh tak kalau senyap-senyap? Senyap bagi pergi masuk tabung. Ustaz tu pun tak payah bagi tahu. Tanya aja berapa nak bagi? 8,000. Ustaz, saya bagi 8,000. Ustaz jangan bagi tahu nama saya kat siapa-siapa. Tahu? Tapi Ustaz nanti kan kalau boleh kat dinding tu boleh nama saya sikit. Tapi yang tu, tapi jangan habaq kat orang ribu nama saya. Ada sebab. Tahu siapa? Tak syok tuan-tuan kalau kita buat ibadat orang tak tahu. Mau mengaku dah ni. Faham dah saya cerita apa ni? Yang muka stres tu. Saya nak balik lagi lu awal lagi. Tidak ni. Buat ibadat orang tak tahu. Lagi besar ibadat kita buat, lagi orang tak tahu, lagi tak best. Kalau boleh, lagi banyak benda kita buat. Kalau boleh, semua orang kat kampung Seri Aman ni tahu apa kita buat. Faham tak ni? Pasal apa? Pasal tak sonoknya ibadat kalau orang tak tahu. Dia jadi apa? Syirik khafi. Padahal, buat pilah tuan-tuan. Buat ibadat siapa tak tahu, tak apa Bukan ada siapa nak bagi pahala kita pun tuan-tuan. Orang boleh puji kita. Pujilah waktu dia sayang kat kita, dia suka kat kita. Tapi bila dia benci kita tuan-tuan, semua benda tak betul, semua benda tak kena. Buat apa? Faham tak ni? Tuan-tuan, salih alaihi wasallam dia panggil syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Yang ketiga, kata Mas'ud bin Faisal, membuat perantara dalam beribadah kepada Allah, meminta pertolongan kepada selain daripada Allah. Buat perantara. Salih alaihi wasallam Muhammad. Nah, ada orang dia buat, kadang-kadang sedap. Digantung kat kedai dia, buat gambar-gambar. Kita tanya ni gambar ni siapa ni? Gambar adik-beradik ke? Adik apa? Ni gambar sultan mana-mana ke apa, gambar wali-wali ke apa. Pasal apa gantung ni? Dia kata ini salih alaihi wasallam Muhammad pelari. Syirik tak? Syirik tak? Percaya gambar tu boleh bagi rezeki dah. Tahu tak tuan-tuan siapa kaya? Yang kaya kawan yang pering gambar tu. Dia macam tu. Kadang-kadang dia buat ayat Quran membelakang wa may yattaqillaha yaj'al makhrajahu wa yarzuqhu haythu la yahtasib sababih. Surah apa? Ayat apa? Ayat 1000 dinar. Tanya pasal apa buat ni? Kita ni lah lari buat rezeki. Syirik. Tu ayat Quran tu, Quran. So faham ayat Quran tu kata apa? Ayat Quran tu kata siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar dia.
Siapa bertakwa pada Allah, Allah akan bagi rezeki yang tanpa dia sangka-sangka. Syarat dia takwa pada Allah dulu. Ni semayang pun tak, tutup aurat pun tak, dia berniaga pagi-pagi pakai baju kelawak, tuan. Dengan tudung tak pakai, baju kelawak pakai. Dan yang boleh tak ada baju lain kan, aircon ni kata, lubang kat sini. Tolong ambil kuih tu, angkat kuih, kita topong kat dalam tu, buat apa? Dia pun tak bertakwa kepada rezeki. Tuan-tuan, sebab tu kalau tuan-tuan pi kedai-kedai yang ada gantung pelaris, tuan-tuan jangan pi. Kalau tuan-tuan tak mampu pi tegak dia, tuan-tuan jangan pi, sebab tuan-tuan sedang menambah keimanan dia kepada benda yang dia syirik. Tuan-tuan faham tak? Kalau tuan tak, dia gantung gambar tu kat belakang. Kita pergi dia tanya, ni gambar ni pasal apa? Dia kata ni pelaris. Tuan-tuan kena tegur dia. Tamah, jangan tu takut lagi tersyirik ke Allah. Tahu dia kata apa kita? Dia kata, sorry aku nak abadkan hang, tahu dulu aku berniaga orang tak nampak kedai aku. Orang tak nampak, lalu tak nampak kedai, sampai orang bagi tahu. Dia mai abang kata, ni hang gantung gambar ni. Kita pun gantung gambar ni. Dia kata, hang tahu dah semenjak aku gantung gambar ni, hang tiap-tiap hari mai. Kita pula kena. Rupa-rupanya dalam keadaan tak sedang, kita sedang tambah iman dia kepada gambar tu. Tuan faham tak ni? Maka kalau tuan-tuan tak mampu untuk tegur, tuan-tuan tak payah pi kita dah. Sebab setiap kita duk pi, duk tambah iman. Ada orang dalam berniaga dia guna perantara. Ada orang dalam ibadat dia guna perantara. Allahumma salli ala sayyidina. Maka ini boleh menyebabkan dia berlaku syirik pada Allah SWT. Lagi yang keempat, dia mendustai Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membenci sesuatu yang dibawa oleh baginda walaupun dia melakukannya. Dia tahu tu sunnah Nabi SAW dan dia benci sunnah Nabi SAW. Dan kadang-kadang dia buat tapi dalam keadaan hatinya membenci perbuatan tersebut. Jangan. Kita tuan-tuan simpan janggut. Dia simpan janggut. Ada orang dia janggut dia tak apa nak ada, selai dua aja. Dia teringin nak simpan janggut tapi dia tak ada janggut. Faham tak ni? Maka tuan-tuan sekalian muslim, kadang-kadang keluar perkataan dia menghina orang yang berjanggut. Ataupun dia tak suka janggut. Dia kata apa? Dia kata, apa simpan janggut macam kambing. Simpan janggut wahai yang elok macam kambing. Waktu tu yang dihina bukan janggut tu, tapi dia sedang menghina sunnah Nabi SAW. Baik-baik. Nah, potong kuku. Mana main potong-potong kuku semua lah ni apa semua ni. Ni kita kena bersihkan kuku ni apa semua ni. Tengok ni cantik-cantik apa semua ni. Tuan-tuan, sunnah Nabi SAW. Ni jilat jari. Lepas makan jilat jari. Nabi SAW buat macam tu. Nabi SAW suruh kita buat macam tu. Sebelum cuci tangan, jilat jari dulu Nabi SAW sebut. Bersihkan makanan yang ada dekat dalam pinggan. Ambil, walaupun makanan tu jatuh atas tanah, ambil, Nabi SAW sebut. Ajak diri kita, ajak anak-anak kita makan, jatuh, ambil. Nabi SAW suruh ambil. Tapi kalau jatuh atas najis, janganlah ambil. Jatuh dah kotor, jatuh dah pecah, jatuh dah rosak, tak payah ambil. Tapi kalau boleh makan, ambil. Tiup, Nabi suruh. Tiup, bersihkan, dan makan. Buang tempat kotoran, dan makan. Ajak anak kita macam tu. Kita ajak anak kita, jangan kutip. Jatuh, dirty. Dirty, cakap orang putih selalu. IC kok diam. Meluk aku. Tuan-tuan sekalian, faham ni? Kotor. Nabi SAW suruh ambil, jatuh atas meja, Nabi SAW suruh ambil. Kalaupun tuan-tuan tak suka, tak mau buat perbuatan tersebut, jangan sampai menghina sebab dia sunnah Nabi SAW. Jilat jari, kotor. Ni kita orang utara cakap kebulung. Bahasa kita kok kebuluran. Faham ni? Sampai jari pun nak isap. Dan Nabi SAW suruh buat. Kalau kamu tak mau buat pun, jangan sampai menghina sunnah Nabi SAW. Dan dia sebut, kadang-kadang dia sendiri buat, tapi dalam keadaan hati yang membenci sunnah Nabi SAW. Maka tuan-tuan berhati-hati. Yang keempat, yang kelima, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina. Okey. Dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan keyakinan-keyakinan mereka. Maksud dia apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak ragu tentang kekafiran orang musyrik. Dia tu dah melakukan perkara-perkara yang syirik. Dia pergi sembah berhala, dia buat perkara-perkara, dia kata dia ni tak kafir . Anda faham tak ni? Dia menafikan kekafiran orang musyrik. Lagi salli ala sayyidina Muhammad, apa yang disebutkan oleh ulama lagi. Salli ala sayyidina Muhammad.
memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, Islam, pahala dan siksa dan yang sejenisnya, atau mengolok-olokkan Rasul SAW atau salah seorang Nabi alaihimussalam, baik secara bergurau ataupun bersungguh-sungguhan. Polok-polok Allah. Faham tak ni? Polok-polok Nabi SAW, pemain-pemain, walaupun melawak-melawak. Saya tak kerti lah nak bagi contoh tuan-tuan, saya pun tak pandai nak sebut, sebab tak gamak kita nak sebut. Macam mana nak polok-polok Allah? Kalau Allah nampak kita sangat, contoh bagi contoh kan, takkan yang ni pun dia tak nampak kot, polok-polok. Ni saya buat macam ni, tengok azab tak turun kat saya pun walaupun saya buat macam ni. Contoh pemain-pemain turun lagi, bukan zakat dengan kita sekali semua kena, jangan main-main. Faham tak ni? Ada orang hari tu dia tanya dekat ustaz tu, dia kata, ustaz, macam mana keadaan? Nabi SAW sebut 15 perkara yang mengundang bala, salah satunya minum arak secara terbuka. Nabi SAW 15 perkara yang mengundang bala, salah satunya minum arak secara terbuka. Dia kata, ustaz, saya bukan nak pi minum arak tu. Depa nak minum arak, dia punya pasal lah ustaz. Depa nak minum arak, dia punya pasal lah. Kita ni kan minum arak, kalau kita tak minum arak, kita takut apa? Ustaz, macam mana keadaan dia kalau depa minum arak ramai-ramai tu? Saya pergi duduk sekali dengan depa. Saya tak minum arak, ustaz. Saya tak minum arak. Mana patut saya kena bala? Saya tak minum arak. Takkan Allah zalim nak turun bala kat saya? Saya minum fresh orange, ustaz. Saya minum fresh orange je. Depa semua minum arak. Saya minum fresh orange, ustaz. Ustaz, kalau turun bala, saya kena tak? Soalan dia. Kalau turun bala, saya tuan-tuan nak jawab apa? Kena tak? Tahu ustaz kata apa? Mana kena? Tak kena. Minum apa? Fresh orange. Fresh orange tak kena. Yang kena tu orang minum arak je. Dia kata, biar betul ustaz. Takkan bala turun saya seorang tak kena? Dah, mana kena? Tak kena. Hang seorang je tak kena. Yang lain semua kena. Ustaz ni biar betul. Kena kot. Kena lagi mau tanya. Tidak, dia kena buat itu ya. Kalau turun bala bukan hang seorang, bukan dia. Kalau dia buat maksiat, Allah turun bala. Sebab bala ni tuan-tuan, Allah pesan, Nabi SAW pesan, jangan buat. Kalau buat juga maksud dia apa? Macam kita ni mengundang bala. Atau mengundang bala? Mainlah, turunlah, hantarlah bala, macam tu. Buat tu macam provoke, tahu tak? Lebih provoke bila apa? Dia buat maksiat tu, dia kata, tengok tak turun pun, tengok tak turun pun. Tu provoke. Tuan-tuan faham tak ni? Sekali dia turun, bukan zakat dia seorang. Dengan kita-kita yang ketayap sabar atas kepala ni sekali pun kena, tuan-tuan. Dia tak apa pakai tudung. Faham tak faham sudah? Jadi subhanallah, tuan-tuan, permain-main, memperolok-olokkan Allah, memperolok-olokkan Al-Quran. Quran mana sesuai dah. Dulu-dulu betul lah. Dulu-dulu zaman-zaman dulu, zaman orang naik unta sesuai lah. Dah ni orang naik kereta terbang. Mana ada dah, orang dah tak pakai dah, tak sesuai dah undang-undang ni. Maka subhanallah, memperolok-olokkan Al-Quran, memperolok-olokkan pahala, memperolok-olokkan siksa. Ni kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Amboi. Ada tak cakap macam tu? Kalau semua ada buat amalan nak masuk syurga belakang, siapa nak masuk neraka? Tak apalah, aku sacrifice, bunyi. Dia ingat apa tuan-tuan? Polok-polok, pemain-pemain. Tuan-tuan, tak apa, kita ni orang Islam, buat bila maksiat selagi ada iman, ujung-ujung masuk syurga juga. Main. Bahaya tuan-tuan, jangan main-main, jangan mempermain-mainkan Al-Quran, jangan mempermainkan perkataan-perkataan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan faham dah ni? Jaga elok. Melawak-melawak juga tuan-tuan, ada benda boleh melawak, ada benda yang jangan buat main-main. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sama ada bergurau ataupun sungguh-sungguh. Yang ketujuh, membantu orang-orang musyrik atau menolong mereka untuk memusuhi orang-orang Islam sendiri. Dia orang Islam, dia pergi tolong orang musyrik, orang-orang yang mensyirik kepada Allah untuk memerangi Islam balik. Ni. Dan yang ke-8, meyakini bahawa ada sebahagian orang yang boleh keluar daripada ajaran Rasul SAW dan tidak wajib mengikuti ajaran baginda Nabi SAW. Ada orang yang Ustaz Muhammad, dia apa ni? Dia yakin boleh keluar je daripada ajaran Nabi SAW ni. Boleh keluar je. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak wajib pun ikut ajaran Nabi SAW. Ya, ada orang dia tolak hadis. Dia panggil anti hadis. Ni kita pegang Al-Quran saja.
Sebab Nabi ini manusia dan ada kesilapan yang boleh dia buat. Guna perkataan macam tu. Tuan-tuan subhanallah. Yang kesembilan, yang terakhir, apa dia? Meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum baginda yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Yakin ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi dan Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ni kadang-kadang sebut benda-benda yang macam ni. Islam ni betul dah, tapi agama lain pun betul juga. Dia panggil pluralisme. Betul ni? Islam ni betul dah, agama lain pun betul juga. Islam ni ajak kebaikan, agama lain pun ajak kebaikan juga. Waktu yang sama dia sedang mengiktiraf agama yang lain, sedangkan Allah kata wardaitu lakumul Islam madina. Hanya Islam saja Allah redha atas dia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling atas dan tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Faham tuan-tuan? Maka tuan-tuan, ni benda-benda yang kita kena jaga, dan mudah-mudahan insya-Allah kita ni terselamat daripada perbuatan-perbuatan yang macam ni. Ingat tuan-tuan, hujung-hujung ni akhir zaman, ujian iman ni terlalu kuat. Ujian iman tu apa yang kita kena buat sebagai kesimpulannya? Yang pertama tuan-tuan, duduklah dalam majlis-majlis ilmu. Yang ni paling penting sekali. Akhir zaman tuan-tuan tak boleh tinggal majlis ilmu. Sebab apa? Sebab dia bagi panduan. Yang mana boleh, yang mana salah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham dah? Yang kedua tuan-tuan, jangan ikut sallallahu alaihi wasallam Muhammad fahaman-fahaman yang menyendiri, yang keluar daripada jemaah orang ramai. Nak ikut kelompok kami ni eksklusif, kami ni aja. Jangan nak bercerita ke orang benda yang kita dapat ni. Ni jalan untuk kita masuk syurga. Dia kata ada ilmu yang disembunyikan, ilmu yang tersembunyi ni kita nak cari. Tuan-tuan, Nabi tak pernah sembunyi apa pun ilmu. Bahkan Nabi SAW suruh sampaikan ilmu. Dapat satu, balighu anni walau ayat. Sampai pada aku walaupun satu ayat. Dengar satu, sampai satu. Jangan duk sembunyi ilmu. Nabi tak pernah sembunyi ilmu. Kalau demai kata apa? Ni kelompok kita senyap-senyap macam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, jangan. Yang tu menunjukkan bahawa dia duduk dalam keadaan yang salah. Kalau betul, maksud dia kena ijtihad, kena bagi tahu ke orang. Tuan-tuan faham tak ni? Yang ketiga, akhir zaman tuan-tuan, duduk dekat dengan alim ulama. Jalan penyelesaian kepada fitnah akhir zaman, kita kena duduk dekat alim ulama. Alim ulama tolong bimbing kita. Kalau ada Nabi SAW, para sahabat duduk dengan Nabi SAW. Kita Nabi SAW dah wafat. Yang ada bersama dengan kita nama dia Al-Ulama Warasatul Anbiya. Ulama pewaris Nabi. Maka jalan untuk kita selamat dengan fitnah akhir zaman ni ialah dengan kita duduk bersama-sama dengan alim ulama. Yang keempat, cara untuk kita selamat daripada fitnah akhir zaman ialah dekatkan diri kita kepada Allah. Macam mana cara nak dekat diri pada Allah? Banyakkan amal-amal soleh. Kena rajin pergi sembahyang jemaah, kena rajin sembahyang sunat, kena rajin baca Quran, kena perbanyakkan zikrullah. Maka tuan-tuan, sibukkan diri kita dengan urusan hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan jauhkan kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Nampak stres dah masing-masing tu. Nampak macam tak puas hati pun dah. InsyaAllah tuan-tuan, saya hanya menyampaikan apa yang ulama sampaikan, dan mudah-mudahan insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad dia menjadi guidance, bimbingan yang baik dalam kehidupan kita supaya kita selamat, terutamanya pada fitnah-fitnah pada akhir zaman ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.